kitab Muhammad ya, muka surat 30. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tankihu al-mar'ah limaliha wa li jamaliha wa hisabiha wa diniha fa alayka bi zatid din. Berkahwinlah akan perempuan kerana akan hartanya, limaliha, harta dia. Nabi kata perempuan yang ada harta, dan wali jamaliha, dan kecantikan dia. Sekurang-kurang sedap mata memandang. Maknanya Nabi kata kawinlah dengan perempuan yang ada harta dan juga perempuan yang cantik rupa parasnya, dan juga keturunannya dan agamanya. Ada 4 tuan-tuan. Lalu Nabi kata fa'alaika bizatid din. Maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama, kerana dia akan dapat ketiga-tiga sekali. Suatu hari raja dipanggil penasihat agama. Kita hari ni beta nak tahu jawapan 3 soalan. Jawapan mesti tepat, padat, dan tak mau panjang-panjang, berjela-jela tak mau. Kalau kamu tak dapat beri jawapan yang tepat, padat, pendek, yang memuaskan hati, beta akan tamatkan jawatan kamu. Kamu boleh keluar dan cari kerja lain. Segala gaji, segala kenderaan, rumah kamu kena tinggal, kamu kena diberhentikan. Kalau kamu tak dapat jawab jawapan yang memberikan jawapan yang tepat, yang padat, yang memuaskan hati. Dia nak jawapan pendek saja. Raja tadi tanya kepada penasihat agama dia, apa itu dunia? Apa itu dunia? Dan apa itu akhirat? Yang ketiga, apa itu iman? Hanya 3 soalan. Nak jawab tak mau panjang-panjang, pendek-pendek jawab, tapi padat. Tempoh dia beri seminggu. Tadi dapat jawapan dah. Dunia, benda yang kita tinggalkan. Akhirat, benda yang kita nak bawa. Apa yang kita nak bawa setelah nanti kita berada seorang di dalam kubur, yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita, ialah amal soleh. Itulah akhirat. Iman saudagar ni macam kita datang ke masjid. Kita berfikir, andai kata di rumah, berapa pahala yang dapat kita kumpul? Mungkin dengan solat dapat satu pahala. Tapi kalau kita berjalan sampai ke masjid, daripada kita parking motor tu jalan 20 langkah, 20 pahala, 20 dosa digugurkan. Kalau 30 langkah kita melangkah tuan-tuan, makna 30 ganjaran pahala Allah beri, 30 dosa digugurkan. Kita masuk masjid dengan langkah kanan, dapat lagi pahala. Kemudian kita iktikaf, niat iktikaf, dapat pahala. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, dapat pahala. Duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Kita solat, kita sebut makmuman, dengan hanya perkataan makmuman 27 pahala. Seluk poket tuan-tuan ada RM1, bubur dalam tabung, ikhlas hati kita 700 pahala. Bayangkan itu, kita nampak bagaimana wallahu yudha'iful liman yasha. Allah gandakan pahala, berganda-ganda. Andai kata Nabi SAW, umatku dizahirkan, mereka dapat melihat ganjaran pahala yang telah Allah tetapkan, nescaya mereka yang kaki tak ada tuan-tuan, kaki tak ada, mengesok datang. Mengesok dia sanggup datang, kaki tak ada. Kerana apa? Andai kata dizahirkan, dinampakkan. Sebab itu saya sebut, iman ini menterjemahkan segala-galanya. Kekuatan kita bergantung pada iman. Yakin kita, maka kita akan bersemangat, berlomba-lomba untuk mencari pahala yang berganda-ganda tadi. Ini kita iman saudagar. Iman orang yang menaika, dia nak untung banyak, dalam keadaan dia buat benda kecil, ya mudah je, tapi dapat pahala lebih, dapat untung banyak. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Muhammad ya, muka surat 30. Alhamdulillahil qail allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa hadana 'ala siratal mustaqim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amanna billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midadata kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma syai'un fil ard wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'. Kasihi Fadil Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, seluruh ahli jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk terus kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan yang diwajibkan, yang mesti kita tunaikan. Baik itu tersebut pada waktu pagi sentiasa mengingati Allah. Amsayna asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan kita puji Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi nikmat kehidupan kepada kita, masih dipanjangkan lagi umur kita, masih diberikan rezeki kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa menyebut dan menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, kita melihat dalam kitab Muhammad, kita sambung balik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tankihu al-mar'ah limaliha wa li jamaliha wa hisabiha wa diniha fa alayka bi zatid din. Berkahwinlah akan perempuan kerana akan hartanya, limaliha, harta dia. Nabi kata perempuan yang ada harta, dan wali jamaliha, dan kecantikan dia. Sekurang-kurang sedap mata memandang. Maknanya Nabi kata kawinlah dengan perempuan yang ada harta dan juga perempuan yang cantik rupa parasnya, dan juga keturunannya dan agamanya. Ada 4 tuan-tuan. Lalu Nabi kata fa'alaika bizatid din. Maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama, kerana dia akan dapat ketiga-tiga sekali. Mungkin kita kahwin dengan perempuan yang banyak harta, tapi dari segi agamanya, dari segi kecantikan, mana keelokan budi pekertinya, mungkin kita tak dapat. Sebab yang kita nampak ialah kecantikan. Maka kecantikan itu akan luntur, akan hilang. Masa nak kahwin tu ataupun masa nak darah ni tuan-tuan, dia jaga. Dia jaga penampilan diri dia, harta dia. Tapi bila kita tujuan kahwin kerana harta, mungkin dia akan menggunakan hartanya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu juga kecantikan dia akan hilang. Dan sebab itu Nabi SAW dia menekankan soal agama. Din, mana agama? Karena agama itu merangkumi semua. Walaupun mungkin pada pandangan orang isteri tak berapa cantik, tapi insya-Allah kita rasa bahagia
Dia menguruskan rumah tangga, sedap mata memandang, walaupun badan dah tak ada potongan dah tuan-tuan, macam tong drum ya. Tapi kenapa kita melihat kecantikan dia bukan dalam bentuk tubuh dia, tapi dalam bentuk bagaimana dia menjaga kita, melayani sebagai seorang isteri, memberi, menyediakan makan, minum, pakaian, menyediakan pakaian untuk kita dan sebagainya, menguruskan rumah tangga. Kita baru ni tuan-tuan, ada seorang dia memang disayang sungguh isteri dia tuan-tuan, sayang sungguh. Tapi isteri dia ada hubungan dengan lelaki lain lah. Hubungan dengan lelaki-lelaki lain. Anak 5 orang tuan-tuan. Anak 5 orang. Jadi bila isteri dah ada hubungan, zaman Facebook ni, jadi kadang-kadang bila salah guna tuan-tuan, dia jadi benda yang tak baik lah kan. Tak kira lah isteri orang tu duk pi, akhirnya yang perempuan tadi sanggup tinggalkan suami, minta cerai. Suami ni memang dia sayang sungguh dekat isteri ni, apa juga kehendak isteri dia tunaikan. Bila berlaku perceraian, dah tak dapat dielakkan bercerai, dia duk tunjuk lagi dalam Facebook, dia dengan suami baru lah, lepas edah apa semua kahwin. Yang suami tadi, yang bekas suami tadi, dia dah mula tak nak bercakap, makan pun tak mau. Kita kata menahan hati lah, menahan perasaan. Tengok isteri macam bahagia dengan suami yang baru, tapi makan pun tak mau tuan-tuan. Dia kemurungan, tuan-tuan faham? Dia tak nak bercakap, mak tak ada, ayah tak ada, kakak lah yang paksa makan. Itu pun tak mau makan, kadang suap ke mulut dia. Kita hang ingat ni, anak hang 5, kalau hang mati ke apa berlaku, siapa nak jaga 5 orang anak ni? Isteri dia dah belah dah duk dengan lelaki-lelaki lain. Hang kena makan, jangan duk layan sangat perasaan. Pesan dekat adik dia tadi, malam meninggal tuan-tuan. Malam dulu, lepas maghrib meninggal, kemurungan. Rupanya penyakit, orang kata jenis macam ni tuan-tuan, jenis tak boleh kawal emosi, tak boleh, dia macam putus asa dengan kehidupan. Seolah-olah bila isteri dah tinggalkan dia, maknanya dia tak ada harapan nak hidup, dia ingat nak mati ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah beri peringatan, wala tayasu min ruhillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa. Ini kehidupan kamu, jangan putus asa. Walaupun mungkin orang yang kita kasih, yang kita sayang, yang kita cinta akan meninggal pergi, tapi kita masih ada Allah. Kita masih ada Allah. InsyaAllah Allah jaga kita. Allah akan jaga kita bila kita jaga Allah. Mana kita ingat Allah dan hati kita tenang, jiwa kita rasa tenang bila kita sentiasa menyebut-nyebut tentang nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah ingat Allah hati akan jadi tenang? Apa juga krisis kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita seharian, maka kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu lemah ya Allah, tidak ada kekuatan bagi diriku ya Allah, melainkan Engkau lah yang memberi kekuatan supaya aku dapat teruskan kehidupan ini ya Allah, untuk mencari ridha-Mu ya Allah, dan kelak aku akan bertemu juga dengan-Mu ya Allah. Kita minta Allah atur kehidupan kita supaya jangan keluar daripada landasan yang telah Allah tetapkan, supaya jangan kita dibisik-bisikkan oleh syaitan iblis. Akhirnya kita buat satu keputusan. Ini kali kedua ni saya jumpa tuan-tuan. Yang pertama, masa ditawau dulu, masa kita kerja dulu, seorang cikgu juga kemurungan. Tiba-tiba tak bercakap, senyap macam cicak berak kapuk, kan? Tak bercakap. 2-3 hari, 4 hari, kawan pun cuba tanya apa masalah, problem tak nak. Balik pada sekolah, elok dah balik dah, pergi kat kereta, ambil minyak petrol, tuang kat badan, bakar. Mati tuan-tuan, depan sekolah. Ini bila kita nampak manusia yang hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan cabaran sebenarnya tuan-tuan. Tekanan hidup ni, kes COVID ni pun banyaklah tuan-tuan yang jadi lemah, yang kena buang kerja banyak. Tu kilang 11 Tun, kan? Anak saya duk kerja kat situ, dia kata banyak yang paksa diberhentikan kerana nak
tak mampu nak ni kan. Hotel-hotel buang pekerja-pekerja dia. Jadi bila kerja tak ada, dia tak tahu nak fikiran, dia tak tahu nak ke arah mana dia nak bawa kehidupan dia. Sebab itu bila dah Allah uji kita sampailah penghujung tahun ni, itu tahun depan kita tak tahu pula tuan-tuan. Sampai 30 Disember 31 kah? Tempoh PKPP. Sekarang dah meningkat lagi tuan-tuan. Tak tahulah semalam 300 lebih lah tuan-tuan semalam. 3 angka dah ni. Kalau masih kekal lagi, kita minta janganlah jadi PKP balik yang menyebabkan kita tak boleh datang masjid. Tak boleh nak ada kuliah lagi. Duduklah di rumah. As-salat buyutikum. Mayanglah di rumah. Tinggallah Pak Imam, Bilal, Tok Syiak, 3 orang je. Sedih Pak Imam tengok tak ada siapa, 2 orang jemaah. Makmum dia 2. Bilal dengan Tok Syiak. Itu pun kadang-kadang Pak Imam terlupa. Saya duduk semayang, duduk tunggu qamat. Kita nak pergi masjid tak boleh. Syarat 3, PKP dulu ni. Start pada 18 Mac. Bila nak qamat ni, biasa qamat kita standby dah. Kita anak-anak isteri dah standby nak semayang. Tapi semayang di rumah lah. Nak tunggu qamat dulu. Tak qamat-qamat juga duduk tunggu. Lama dengarlah bunyi mikrofon. Pak Imam mana? Tak ada, tak mari ni. Oh, Pak Imam tak datang, lupa. Kan, Pak Imam pun dah terlupa dah. Kami dah tunggu lama dah. Pak Imam tak datang, pengurusi masjid sila datang ke masjid. So, pengurusi pula datang ke masjid. Jadi macam-macam tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita hadapi segala ujian Allah ini dengan kita minta macam doa yang kita minta tadi, ya Allah jauhkanlah segala wabak-wabak, penyakit-penyakit yang menimpa. Yang sampai hari ini masih ada lagi rantaian dia, dan menyebabkan kita rasa susah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan duk bawa benda Allah ni, nak pergi kedai duk tengah jalan duk rabah poket, Allah tak bawa, patah balik. Pasal apa tuan-tuan? Hanya ada kes. Hak tak tulis nama, dia tarik dia tarik. Okey, ni kak mari sini kak, nama ada sini, tulis tak? Tak tulis. Okey, 1000 kena. 1000 tuan-tuan. Duk beli udang kering dengan belacan seketui, tiba-tiba kena bayar 1000. Compound. Tu dia garu kepala tuan-tuan. Sian kan sambutan kedai dekat Green tu. Apa orang belah orang kena sama. Bukan tu yang daripada kesihatan punya KMM kepala. Ini kita tak tahulah kan. Duk kenduri, kadang-kadang ada kenduri, kadang-kadang tak ikut SOP kan. Jadi maknanya tetap peraturan itu untuk mengelakkan sesuatu. Yang duk main berita palsu pun banyak juga. Duk viral benda yang tak pasti. Habis kacau kita semua. Sekolah komuniti pun ada dia kata benda tu sudah tak ada apa pun. Pasal keluar kenyataan palsu semua. Nak bagi kita kelam kabut. Kemta kita penuh dengan ni dah. Orang kena penyakit yang kita dah. Dia lebih tahu daripada orang lain. Ini masalah kita tuan-tuan. Jadi kelam kabut lebih. Jadi mak bapak duk telefon sekolah. Ni macam ni, anak kami ni nak pergi. Pasal apa? Ni viral benda ni. Jadi kita jaga sikit tuan-tuan. Kita apa juga berita kita harap dapat kepastian dulu. Betul-betul kita dapat daripada orang yang yang betul-betul berita tu adalah berita, bukan berita palsu saja, berita yang benar tuan-tuan. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa berkehendakkan akan perempuan kerana harta, kerana elok rupa, nescaya diharamkan hartanya. Mana hartanya tak ada. Kalau setakat itu yang kamu nak, maknanya Allah tidak akan memberkati perkahwinan tersebut. Bila dia kahwin, rupanya tahu dia ni kedekut. Bila kedekut ataupun berkira dengan harta, maka kita ingat, dia ni ingat kalau kahwin kita senang, rupanya tak. Lepas tu kahwin cerai. Berapa banyak kes. Kita tengok jutawan-jutawan yang rumah besar, kereta mewah, kahwin cerai. Kerana mungkin yang nak berkahwin dengan dia kerana harta dia. Kerja tak mau tuan-tuan, menanggung biaya hidup, makan tidur kedara.
Isteri jenuh lah kerja cari duit harta. Suami kahwin kerana dia tengok. Tu bahaya tu. Tu yang kita tengok kadang-kadang ada orang yang harta banyak. Orang takut nak minang walaupun package cukup dah. Dengan cantik dia, dengan harta dia. Jadi kita rasa kalau macam bahagia sangatlah. Tak, tuan-tuan. Agama tu dulu. Sebab itu Nabi kata, agama itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan eloknya, yakni dinikahkan akan hartanya dan eloknya. Mana kamu menikah dengan harta dia dan menikah dengan keelokan dia saja. Barang siapa berkahwin ia akan dia kerana agama, nescaya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan dia. Akan hartanya dan keelokannya. Dua-dua dia dapat. Dan difaham daripada dua hadis ini, bahawasanya sayugia bersungguh-sungguh memilih akan perempuan yang punya agama, kerana berkahwin dengannya itu menolong akan berbuat ibadat. Bila kahwin dengan agama, dia selalu pesan kita. Nanti Zuhur nanti kita solat sama-sama. Isteri pesan dekat suami. Ada nak pergi mana tak? Dah duduk kat rumah. Kita solat. Kadang-kadang tua-tua macam kita ni tuan-tuan tak buat apa, esok rasa nak makan tak? Kita kata esok hari apa? Esok hari Isnin. Kalau rasa ni kita puasa boleh. Dia sendiri pesan ingat pada kita nak puasa sunat. Jadi nanti kita puasa sama-sama senang. Nanti nak buka puasa, kita buka puasa sama-sama. Tak payah beli apa-apalah. Nanti nak buka puasa baru kita masak. Tapi kalau rasa tak nak puasa tak apalah, saya masaklah. Kita pun fikir balik, aku kalau dia puasa, aku tak puasa, leceh. Dia nak kena masak pula. Kewajipan dia nak masak untuk kita, untuk makan tengah hari. Nanti petang lagi. Ambil mudah. Tak apalah, kita puasalah. Esok pagi kita puasa sunat Isnin. Lama-lama jadi seronok. Isnin, Khamis puasa, Isnin, Khamis puasa. Anak dah besar tuan-tuan. Anak ni, walau macam mana sekalipun, kita tak boleh nak paksa dia duduk dengan kita. Anak perempuan dah mesti ikut suami dia. Anak laki-laki, dia nak privasi dia. Dia nak hidup, ada harta dia sendiri, rumah dia sendiri. Jadi kita fikir balik, kita akan duduk berdua dengan isteri. Bila dah anak dah besar, anak pun dah berkahwin apa semua, dia tengok dia dah pakai baju siap-siap, pakai baju Melayu apa semua, ambil kunci dia kata, boleh ikut tak? Kita dah nak ikut apa? Dah lah pergi masjid, kok ada pengajian. Adalah, ustaz mengajak dia kat malam, dia duduk pergi mengaji kat masjid. Boleh tak ikut? Kita pun tengok dia berminat nak ikut mengaji. Ini suatu nikmat yang Allah beri. Isteri yang sentiasa mencari ilmu, dan dia sendiri nak ikut suami dia pergi mana-mana masjid. Kita kata alhamdulillah, bawa dia pergi. Sambil-sambil dia duduk rumah saja, baik dia duduk kat masjid dengar kuliah ilmu. Rumah dia main handphone dia tuan-tuan. Tengok telenovela, cerita dalam televisyen. Itu saja. Jadi kita insya-Allah nak didik isteri kadang-kadang dengan secara yang tidak langsung, kita bawa dia mengaji atau kita suruh dia mengaji. Dia kata dia dekat masjid kita dekat je rumah, hampirlah pergi mengaji. Maghrib, setiap maghrib ada, kuliah subuh pun ada. Dia bila kita cakap, dia biasa ikut apa yang kita cakap, dia biasa taat, patuh. Akhirnya insya-Allah kita senang. Dia tahu hukum-hukum. Banyak hukum-hukum dia tahu. Kan? Ini yang isteri ketegak ni payah. Kan? Tambah dengan kita trend sekarang ni, fashion pakaian. Dia nak beli itu, nak beli ini. Tudung Nelofa harga dekat 200 lebih. Tak bagi, merajuk tuan-tuan. Bagilah 200 lebih pakai tudung. Tudung Nelofa. Kan? Itu dia nak ikut trend zaman, fashion yang ada sekarang. Pakai teringin pula dah, nak masuk kelab berbasikal. Basikal tu harga tuan-tuan 40,000. Saya duk ingat basikal tu duk harga lebih kurang RM80, RM120. Rupanya dia kata ustaz, basikal ni dia kata harga dia
Bukan macam ni, macam motor juga. Walaupun dia tak ada enjin. Tapi 40,000. 30,000 basikal. Jadi kelab berbasikal ni dengan siap pakai aku set. Pakai seluar ketat tuan-tuan. Tu melekat dekat paha tu. Isteri kita. Tu dia kayuh basikal. Laki-laki duduk belakang. Pasal apa tuan-tuan? Baik, dia tak faham. Rekreasi. Tak ada masalah. Nak bersukan ke apa. Tapi pakaian sesuai. Pakai hak jenis besar punya seluar. Jangan nampak ketat sangat. Saya dah pesan banyak kali. Dia kata jangan. Kita dapat dosa. Pagi-pagi dapat dosa dah. Ikut konvoi. Orang lelaki perempuan bercampur. Perempuan-perempuan lah. Ataupun perempuan duduk belakang. Kayu basikal di belakang. Tapi takut kan. Kalau jadi apa-apa. Bagi perempuan di depan sekali. Pakaian dia memang kena pakai macam tu. Yang jenis ketat ni. Dapat dosa tuan-tuan. Jadi dia nak rekreasi tak apalah. Kita boleh bagi. Tapi tu dia satu set. Saya kata kita buatlah kelab berbasikal ni. Untuk orang tua-tua. Kan. Untuk exercise kayu basikal bagi peluk-peluk. Dia kata mahal Ustaz basikal. Saya kata beli hak murah sudahlah. Hak RM80 tu. Dia kata RM80 mesin taman boleh lah. Itu pun nak kayuh basikal tuan-tuan. Ceret bunyi. Baik tak sah dia kata. Nak yang mahal tu. RM40,000 tu. Kan. Trend hari ni tuan-tuan. Banyak benda yang asas ni. Tuan-tuan bila kita sebut sahaja tentang buah iman ni apa benda? Buah iman ni. Tuan-tuan tengok pokok, kita tanam pokok kan. Pokok tu daripada situlah, daripada asas dia iman dulu. Akidah dulu. Jadi pokok besar, jadi ranting, jadi dahan, jadi daun. Itu syariat-syariat yang kita laksanakan. Daun pokok tadi syariat. Daripada situ berbuah, berputik dan sebagainya. Buah itu akhlak. Itu kata akhlak. Macam ada cerita lah tuan-tuan, satu kisah lah. Yang tuan-tuan pun dah mungkin banyak kali dengar lah cerita ni. Orang raja tuan-tuan. Dia ada penasihat dia. Penasihat agama. Penasihat agama ni dibayar gaji tuan-tuan. Mungkin dia dapat 10,000 sebulan. Gaji dia 10,000 tuan-tuan. Tugas dia menasihati raja. Penasihat agama. Bukan setakat gaji 10,000. Rumah dia bagi. Rumah dia bagi. Rumah mewah. Pembantu dia. Kereta. Dia bagi semua. Senang tuan-tuan. Jadi penasihat dia. Suatu hari raja tu panggil penasihat agama. Kita hari ni better nak tahu jawapan 3 soalan. Jawapan mesti tepat. Padat. Dan tak mau panjang-panjang. Berjela-jela tak mau. Kalau kamu tak dapat beri jawapan yang tepat, padat, pendek, yang memuaskan hati, better akan tamatkan jawatan kamu. Kamu boleh keluar dan cari kerja lain, segala gaji, segala kenderaan, rumah kamu kena tinggal, kamu kena diberhentikan. Kalau kamu tak dapat jawab jawapan yang memberikan jawapan yang tepat, yang padat, yang memuaskan hati. Dia nak jawapan pendek saja. Raja tadi tanya kepada penasihat agama dia, apa itu dunia? Apa itu dunia? Dan apa itu akhirat? Yang ketiga, apa itu iman? Hanya 3 soalan. Nak jawab tak mau panjang-panjang. Pendek-pendek jawab. Tapi padat. Tempoh dia beri seminggu. Penasihat raja tadi duk fikir, dia kata, aku nak bagi jawapan, nak cerita pasal dunia memang panjang. Kalau tuan-tuan tanya saya pun, saya akan bagi jawapan panjang. Dunia begini. Akhirat, nak cari jawapan pendek susah. Lalu dia pun keluar daripada istana, cari orang alim, tok guru, dan dia tanya orang alim dan tok guru. Mereka memberi jawapan yang panjang, lebar. Dia kata kalau bagi jawapan macam ni memang raja susah nak faham. Dia nak jawapan pendek. Dia tak dapat jawapan yang pendek. Jadi akhirnya dari 1 hari lagi, tempoh nak habis, seminggu dia bagi. Hari yang terakhir, maka dia pun duduklah dekat satu kebun. Mata dia memandang sungai yang mengalir air. Dan ketika itu dia rasa habislah, dia akan dibuang kerja. Segala apa yang dia miliki akan hilang. Gajinya akan ditarik balik. Dia rasa sedih, susah hati. Lalu pada ketika itu, dia tengok ada seorang pekebun
yang sedang mencangkul dekat kebun dia. Dia tengok dia clean, tengok dia kata, baik aku sembang dengan orang tua ni. Dia pun dah hati dah tak senang dah tuan-tuan. Ketika dia sampai saja, dia kata Assalamualaikum, dia bagi salam. Kawan tu terkejut, dia kata, oh ada orang datang dekat kebun dia sebagai tetamu dia. Dia kata elok lah, dia kata. Time sekarang ni time nak makan. Saya ada buat bekal, kita makan sama-sama. Dia tak perkenalkan diri dia sebagai penasihat raja. Dia anggap dia sebagai orang biasa. Kemudian dia pun memanglah dalam keadaan hati rongsing tuan-tuan, susah hati, makan tak lalu, tidur pun tak lena, tak menentu tuan-tuan dalam masa seminggu ni. Bila kata nak diajak makan, jadi rasa Allah baru tahu banyak hari dah dia dah tak makan dengan sempurna tuan-tuan. Jadi dia makan sama-sama, alhamdulillah. Makan. Tengah duk makan tadi dia berfikir, dia kata baik dia tanya kut orang tua ni tahu jawapan dia. Dia kata pakcik, saya ada masalah sikit nak tanya pakcik ni. Jawapan tu nak kalau boleh pendek je lah, tak naklah panjang-panjang. Jadi pakcik tua tadi kata, tak apalah, tanyalah apa benda. Dia boleh jawab, dia jawab insya-Allah. Dia kata pakcik, saya ni nak tahu apa itu dunia. Dia kata yang tu pun tak tahu. Itu jawapan senang dia kata. Dia kata boleh tahan juga pakcik ni. Dia boleh kata kacang dia. Itu jawapan kacang dia kata. Mana senang dia nak jawab. Jawapan pendek lah. Dia kata apa dia pakcik? Dunia tu apa dia? Dunia ialah apa yang kamu akan tinggalkan. Itu jawapan dia kata. Fikir balik, betul ke? Harta tinggal, isteri kita tinggalkan, segala pangkat kita tinggalkan, apa yang kita dapat di dunia semua kita tinggalkan. Tidak ada di kalangan manusia ini dia bawa hartanya sekali. Pesan dekat anak dia, wasiat dekat anak dia, nanti kalau abah mati nanti duit 40,000 simpan dekat bank Islam, 10,000 dekat bank muamalat ke, bank rakyat ke, ikat dalam plastik elok-elok letak dekat ujung kepala. Nanti kalau dalam kubur nanti ni nak pakai duit tu. Anak duk khalim, duk perhati tengok betul ke bapa aku ni. Duit dia pun dia nak masukkan dalam kubur. Anak, isteri, semua kita tidak akan bersama lagi. Setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, ketika mana jasad kita disemadikan, kita berseorangan, tidak ada teman, tidak ada sahabat yang akan bersama dengan kita, melainkan kita dengan amalan kita sahaja. Maknanya apa yang kita tinggalkan itulah dunia. Rumah mewah yang kita bina 3 tingkat, 2 tingkat setengah, ada lift dalam rumah tuan-tuan, ada kolam renang dalam rumah. Semua rumah mewah itu bukan lagi milik kita, tetapi rumah itu menjadi milik ahli waris kita. Mana anak isteri kita akan mewarisi mahligai yang kita bina. Tuan-tuan bayangkan, kita tidak tahu sama ada Allah beri tempoh kita hidup mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2-3 tahun lagi untuk merasai akan nikmat kehidupan di dunia. Tapi akhirnya nanti akan hilanglah nikmat-nikmat, yang ada hanya azab dalam kubur nanti. Kenapa? Kerana kita leka. Rumah dekat dengan masjid kita abaikan. Suara azan dengar tak dengar tuan-tuan. As-salatu khairum minan naum. Kita dengar an-naum tu khairum minas salah. Tidak lebih baik daripada aku nak pergi semayang, tarik selimut macam udang galah. Rekod tuan-tuan. Pasal apa? Pasal an-nafsu tunazi'uk. Itu dia tuan-tuan. Kerana ikut nafsu. Kerana kita duk nampak dunia ni nikmat sungguh bagi kita. Rupanya kita tak bawa pun. Pakcik, akhirat tu apa dia? Tadi dapat jawapan dah. Dunia, benda yang kita tinggalkan. Akhirat, benda yang kita nak bawa. Apa yang kita nak bawa setelah nanti kita berada seorang di dalam kubur yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita, ialah amal soleh. Itulah akhirat. Yang selama ini terhijab dan tertutup sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menzahirkan sesuatu ganjaran pahala.
Tuan bayangkan, sekurang-kurangnya kita ni jadilah iman saudagar. Jadilah iman saudagar. Siapa yang menega di sini? Ada kan? Menega. Dia menega buat apa? Suka-suka ada. Dia nak untung. Mana ada orang menega tanpa untung, tuan-tuan? Yang paling cepat kaya, tuan-tuan, pertama dia menega herba. Kesihatan, produk kesihatan satu. Sebab orang sangat perlu sekarang ni, tuan-tuan. Yang kedua, kecantikan. Sebab memang orang nak cantik. Modal sikit je, tuan. Untuk kecantikan, dia buat kajian. Dia buat kajian, dia ada makmal dia, campurkan dengan pokok lidah buaya di blender dia kan. Blender elok-elok. Kemudian campurkan pula dengan sedikit madu. Campur pula dengan daun misai kucing. Kemudian sapu dekat kulit. Rupanya berkesan. Jadi bila produk tadi dengan kos yang begitu murah, tuan-tuan, dia boleh dapat daripada negara sendiri. Negara sendiri bukan kata import daripada mana-mana negara. Dia dapat. Jadi dia keluarkan produk tadi. Orang guna berkesan. Dia boleh jual satu botol 400, 500. Dua botol 500. Itu promosi dia. Promosi per 500 dua botol. Orang beli, tuan-tuan. Untuk kesihatan, minyak belacak campur dengan minyak macam minyak campur untuk kesihatan, bagi kuat, tenaga kuat. Keluar dalam internet iklan, pakcik kencing manis 26 tinggi. Tapi bila pakcik guna herba ni, menurun dalam masa seminggu saja 5.5. Pakcik bersyukur sangat kerana produk ini cukup berkesan untuk kesihatan. Kita pun baca, aku ni kencing manis ada, kencing terah ada, dua-dua ada ni. Jadi aku duk fikir, dah lama dah ni kena kencing manis. Makan ubat hospital pun tak ada kesan. Tanya harga, dia tak beritahu. Hantar nombor telefon dulu, PM, cara personal, baru dia jawab. Promosi 2 botol 500 dia kata. Kita kata mahal 500. Memanglah, bukan senang nak dapat ubat yang kesan dia sangat mujarab. Kita pun buat keluar duit simpanan kita 500 bagi. Sedangkan modal dia RM5 dia, tuan-tuan. Hak tu kita nak sebut. Sekarang ni dah tak boleh dah. Siapa yang dia tak beritahu harga, maknanya dia kena tindakan lah. Sebab takut ada penipuan kan. Jadi sekarang ni dia kena bagi. Itu pun dia nak dapat pun payah. Kita kena buka dulu. Buka cerita satu pula. Dia kelar dia putuk. Di bawah sekali boleh sebut harga sekian banyak. Beratus juga harga dia ni. Jadi maknanya, tuan-tuan, sebab itu tak pelik, tak sampai 30 tahun umur dah jadi jutawan. Jadi, tuan-tuan, maknanya dia akan lahir daripada, kita kata raja tadi, itu akhirat itu benda yang kita akan bawa nanti. Iman saudagar ni macam kita datang ke masjid. Kita berfikir, andai kata di rumah, berapa pahala yang dapat kita kumpul? Mungkin dengan solat dapat satu pahala. Tapi kalau kita berjalan sampai ke masjid, daripada kita parking motor tu jalan 20 langkah, 20 pahala, 20 dosa digugurkan. Kalau 30 langkah kita melangkah, tuan-tuan, makna 30 ganjaran pahala Allah beri, 30 dosa digugurkan. Kita masuk masjid dengan langkah kanan, dapat lagi pahala. Kemudian kita iktikaf, niat iktikaf, dapat pahala. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, dapat pahala. Duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Kita solat, kita sebut makmuman, dengan hanya perkataan makmuman 27 pahala. Seluk poket, tuan-tuan, ada RM1 bubur dalam tabung, ikhlas hati kita, 700 pahala. Bayangkan itu, kita nampak bagaimana wallahu yudha'iful liman yasha. Allah gandakan pahala, berganda-ganda. Andai kata Nabi SAW, umatku dizahirkan, mereka dapat melihat ganjaran pahala yang telah Allah tetapkan, nescaya mereka yang kaki tak ada, tuan-tuan, kaki tak ada, mengesok datang. Mengesok dia sanggup datang, kaki tak ada. Kerana apa? Andai kata dizahirkan, dinampakkan. Sebab
itu saya sebut iman ini menterjemahkan segala-galanya. Kekuatan kita bergantung pada iman. Yakin kita, maka kita akan bersemangat, berlomba-lomba untuk mencari pahala yang berganda-ganda tadi. Ini tentang iman saudagar. Iman orang yang berniaga, dia nak untung banyak, dalam keadaan dia buat benda kecil yang mudah je, tapi dapat pahala lebih, dapat untung banyak. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita peringatkan diri kita supaya sentiasa. Apa itu iman? Dia kata yang ni tak apalah. Dia nak kejar lagi, dia kata tu nak tak habis nyangkui lagi tu. Tunggulah dia kata. Habis dia menyangkui nanti sampai asar, kita solat asar pula. Lepas tu kita sembang balik. Uish, dia kata, aku dah seronok lah ni dapat 2 ni, 1 lagi. Kalau tinggal orang tua ni rasa rugi dia kata. Nak kena tunggu juga sampai asar. Tunggu sampai asar. Sampai solat asar, kita mai kita sembang balik. Dia kata apa tadi? Dia kata iman. Iman. Tak apalah. Rupanya masa dia makan tadi tuan-tuan, adalah sisa makanan anjing yang dibela ni. Dia ni kebun dia ada anjing. Boleh bela anjing tuan-tuan, tapi kena letak kat kebun lah. Anjing tadi duduk makan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Dia tak nampak tak anjing tu? Dia tak nampak lah. Dia buat apa? Dia makan. Boleh tak pergi makan sisa-sisa makanan, makan sama-sama dengan anjing dia? Nanti aku beritahu apa itu iman. Duduk fikir balik, orang tua ni suruh makan sisa makanan dengan najis mughalazah. Tu najis mughalazah tu. Tapi kalau aku tak makan, nanti aku kena buang kerja. Gaji habis, rumah kena ambil balik, kena keluar, hilang jawatan. Duk fikir, tak apalah, aku pergi makan lah, walaupun makan dengan anjing. Dia pun bergegas pergi tuan-tuan, sebab dia tahu sangat apa itu iman. Maka dia pun ambil makanan yang bekas anjing duk tokak tadi, dia ambil untuk dia makan dengan anjing. Sisa makanan tersebut, ketika mana dia nak suap makanan itu ke mulut dia, maka ketika itulah orang tua dia pegang tangan dia, ni cekak baju dia, tarik. Dia kata inilah iman, dia kata. Orang sanggup gadai iman kerana benda macam ni. Habis prinsip. Kerana kita nak takut hilang itu, takut ini, sehingga kita mengabaikan apa disebut sawabit. Apa yang telah Allah tetapkan tak boleh berubah. Iman ialah suatu benda yang tak boleh dikhayalkan dan tak boleh diangan-angankan. Dia adalah prinsip. Kita sanggup gadai iman kita kerana kita nak sesuatu benda, walaupun makan dengan anjing sekalipun. Terdiam dia tuan-tuan. Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli. Bukan iman itu benda yang kita angan-angankan, tetapi bukan benda yang kita khayal. Iman itu kena usaha, cari sungguh-sungguh, mujahadah, tanam dalam hati, keyakinan dalam hati kita, baru kita rasa seronok, baru kita rasa hidup kita ni rasa Allahu Akbar. Allah masih bagi peluang untuk aku merasakan kemanisan iman. Jadi tuan-tuan, banyak orang gadai Islam kerana benda tuan-tuan. Jadi kita kena jaga, itu ujian bagi kita. Apapun yang berlaku, kita tetap mempertahankan iman. Kita tetap jaga iman kita, supaya iman kita jangan goncang. Jangan iman kita berbelah bagi tuan-tuan. Maka Allah sebut dalam Quran, summastaqamu. Mereka kena tetapkan pendirian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Sesiapa yang menyatakan Tuhan kami Allah dan mereka istiqamah, tetap iman mereka, tak goncang keyakinan mereka terhadap Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan malaikat-malaikat yang berada di langit turun, dan malaikat menyatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan rasa duka cita, jangan sedih. Wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami janjikan syurga kepada kamu. Allah janjikan syurga. Allah janjikan syurga kepada kita tuan-tuan. Mana syurga yang dijanjikan oleh Allah itu bukan suatu benda yang tidak betul. Allah janji, memang Allah akan menepati janjinya, maka kita akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita sambung kuliah kita dalam masa yang lain, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika asyhadu